Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar Lukas babak 21. Persembahan seorang balu. Yesus melihat di sekelilingnya dan nampak seorang kaya memasukkan wang ke dalam peti persembahan di rumah Tuhan. Dia juga melihat seorang balu yang sangat miskin memasukkan 2 keping mata wang tembaga. Yesus berkata, "Ketahuilah, balu ini memberikan persembahan yang lebih besar nilainya daripada semua orang lain. Orang lain memberikan persembahan daripada kelebihan kekayaan mereka. Tetapi balu ini, walaupun sangat miskin, mendermakan semua nafkahnya." Yesus berkata tentang keruntuhan rumah Tuhan. Ayat 5. Beberapa orang sedang bercakap tentang rumah Tuhan. Mereka berkata betapa indahnya rumah Tuhan yang dihias dengan batu yang indah-indah, serta semua barang yang dipersembahkan kepada Allah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Akan tiba masanya apabila semua yang kamu lihat ini akan dirobohkan. Tidak ada satu batu pun akan tinggal tersusun pada tempatnya." Kesusahan dan penganiayaan. Ayat 7. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, bilakah perkara ini akan berlaku? Apakah tanda-tanda yang menunjukkan bahawa masanya sudah tiba?" Yesus berkata, "Berjaga-jagalah supaya kamu tidak tertipu. Orang akan datang dengan nama aku dan berkata, 'Akulah dia,' dan masanya sudah tiba. Jangan ikut mereka. Jangan takut apabila kamu mendengar berita tentang peperangan dan pemberontakan. Semua perkara ini mesti berlaku terlebih dahulu. Tetapi hal ini tidak bererti bahawa akhir zaman sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Bangsa yang satu akan berperang melawan bangsa yang lain, dan kerajaan yang satu akan menyerang kerajaan yang lain. Di pelbagai tempat akan berlaku gempa bumi yang dahsyat, kebuluran dan wabak. Akan berlaku juga pelbagai perkara yang menakutkan dan luar biasa di langit. Tetapi sebelum segala perkara ini berlaku, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan dibawa ke rumah ibadat untuk diadili, lalu dipenjarakan. Kamu akan dihadapkan kepada raja dan penguasa kerana kamu pengikut aku. Inilah peluang kamu untuk mengabarkan berita baik. Bertekadlah bahawa kamu tidak akan khawatir tentang bagaimana kamu harus membela diri.
Aku akan memberikan kata-kata dan kebijaksanaan kepada kamu, sehingga tiada seorang musuh pun dapat melawan atau menafikan kata-kata kamu. Kamu akan dikhianati oleh ibu bapa, saudara, sanak keluarga dan sahabat kamu. Mereka akan membunuh beberapa orang antara kamu. Semua orang akan membenci kamu kerana aku. Tetapi sehelai rambut pun di kepala kamu tidak akan hilang. Hendaklah kamu teguh hati. Dengan jalan ini, kamu akan mendapat hidup sejati. Yesus berkata-kata tentang keruntuhan Yerusalem. Apabila kamu nampak Yerusalem dikepung tentera, kamu akan tahu bahawa kota itu segera akan dimusnahkan. Pada waktu itu, orang di Yudea mesti lari ke pegunungan. Orang yang di dalam kota mesti meninggalkan kota. Dan orang yang di luar kota jangan masuk ke dalam kota. Itulah yang harus kamu lakukan kerana masa itu hari hukuman. Apabila semua yang telah tertulis di dalam Alkitab berlaku, alangkah dahsyatnya masa itu bagi wanita yang mengandung dan ibu yang menyusui bayi. Negeri ini akan mengalami kesusahan yang besar dan Tuhan akan menghukum bangsa ini. Ada orang yang akan dibunuh dengan pedang, ada lagi akan dibunuh, dibawa sebagai tawanan ke negeri orang, dan bangsa yang tidak mengenal Allah akan menjinjak-injak Yerusalem sehingga habis masa yang ditetapkan oleh Tuhan untuk mereka. Kedatangan Anak Manusia, ayat 25. Kelak tanda-tanda yang luar biasa akan kelihatan pada matahari, bulan dan bintang. Semua negeri di seluruh bumi akan putus asa dan takut menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan pingsan kerana ketakutan, sementara menantikan apa yang akan berlaku di seluruh bumi. Kerana kuasa di angkasa lepas ditarik daripada pengedarannya, barulah Anak Manusia akan kelihatan datang dikelilingi awan dengan kekuasaan dan kemuliaan yang besar. Apabila perkara itu mula berlaku, bangkitlah dan dongkaklah ke langit, kerana sekejap lagi kamu akan diselamatkan. Pelajaran daripada pokok ara, ayat 29. Lalu Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada mereka. Dia berkata, lihatlah pokok ara dan semua pokok yang lain. Apabila kamu nampak pokok mula berdaun, kamu tahu bahawa musim panas sudah dekat. Demikian juga apabila kamu nampak perkara-perkara ini berlaku, kamu tahu bahawa Allah akan segera memerintah. Ingatlah,
segala perkara ini akan berlaku sebelum orang yang hidup sekarang ini mati semuanya. Langit dan bumi akan lenyap. Tetapi firman aku kekal selama-lamanya. Ya, ini ayat 32. Ingatlah, segala perkara ini akan berlaku sebelum orang yang hidup sekarang ini mati semuanya. Langit dan bumi akan lenyap. Tetapi firman aku kekal selama-lamanya. Perlu berjaga-jaga. Ayat 34. Berjaga-jagalah. Janganlah kamu asyik berpesta dan minum minuman keras atau khawatir akan kehidupan kamu, sehingga kamu tidak bersedia apabila hari itu datang dengan tiba-tiba. Hari itu akan datang seperti perangkap bagi semua orang di bumi. Berjaga-jagalah dan berdoalah sentiasa, supaya kamu mempunyai kekuatan untuk mengatasi semua perkara yang akan berlaku. Lalu kamu dapat menghadap Anak Manusia. Setiap hari, Yesus mengajar di rumah Tuhan, dan pada petang hari, dia pergi bermalam di Bukit Zaitun. Tiap-tiap pagi, semua orang datang ke rumah Tuhan untuk mendengar ajaran Yesus. Ini adalah babak 21 dalam Lukas Berita Baik. Sekian, terima kasih. Shalom.